Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kita sambung pengajian surah Al-Kahfi, yang mana kita sendiri tahu Rasulullah SAW sebut dalam hadis riwayat Muslim berkenaan dengan fadilat dia, Usima min fitnati ad-dajjal, yang mana surah Al-Kahfi yang Rasulullah SAW janjikan dalam hadis dia terpelihara daripada fitnah Dajjal kerana pertamanya kita dah tahu yang surah Kahfi ni merupakan surah rahmat. Keduanya dia juga surah aman, surah yang berbentuk aman. Kerana bila ketujuh pemuda tersebut lari daripada kaum dia yang menjadikan Tuhan lain sebagai sembahan, kelari, dan mereka duduk fa'wi dalam kahfi, maka masuk dalam gua. Maka dalam gua itu adalah aman, aman daripada fitnah. Apa dia fitnah? Fitnah yang berada di luar mereka. Fitnah menjadikan fitnah syirik yang berada di luar gua, dan juga fitnah yang Allah kata dalam Quran dalam surah itu juga, haula'i qaumun takhadhu min dunihi alihah, mereka ialah kaum kita yang menjadikan Tuhan lain sebagai sembahan. Laula ya'tuna alaihim bisultanin bayin. Okey, ini dia kata apa? Innahum in yazharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim wa lan tuflihu idzan abada. Innahum in yazharu alaikum, kalau kau keluar, kita keluar, dia orang nampak kita, yarjumukum, mereka akan seksa kita, ngejam kita dengan batu. Aw yu'idukum fi millatihim, atau paksa kita kembali balik kepada agama yang lama, kegemasan. Walan tuflihu idzan abada, so kita tak selamat sampai bila-bila. Walan tuflihu idzan abada. So itu fitnah. Fitnah ni apa? Fitnah ni macam saya dah sebut dulu, maksud asal fitnah tu ialah apa dia? Api. Fitnah tu api. Asal maksud fitnah ialah api. Dipanggil berita bohong kepada api kerana dia merebak seperti api. Berita bohong ni merebak seperti api. Orang kata fitnah, cerita bohong, sebab dia merebak macam api, cepat sebar. Dan juga fitnah ni satu lagi ujian. Ahasiban nasu ayyutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun, apakah manusia itu menyangka dia telah beriman maka dia tidak akan diuji. Allah kata yuftanun, tidak akan diuji. Fitnah, tidak akan difitnah, tidak akan diuji. Dan juga peperangan di antara para sahabat, kan, selepas kewafaatan Rasulullah SAW, di antara kem Ali dan juga Muawiyah tu, ulama namakan sebagai peperangan fitnah. Sebab apa peperangan pun dipanggil sebagai fitnah? Kerana kita berkata peperangan meletus, itu macam api yang meletus. Kerana perbalahan dimulai dengan satu bagaikan orang kata apa,
ada yang melagakan tercetus. Macam itu. So dia kata kat sini, kita dah sebut dah, surah Kahfi ni ialah aman. Kenapa aman? Ada ulama mengatakan, Mukhtar Syangkiti mengatakan surah Kahfi di atas surah yang dipanggil aman. Kerana apa? Mereka aman dalam gua. Aman daripada dua fitnah. Satu fitnah mereka daripada kaum mereka. Satu lagi fitnah daripada mereka kalau keluar akan diseksa atau dipaksa masuk ke dalam agama mereka, agama asal mereka. So dalam gua terselamat daripada dua fitnah ni. Dan surah Kahfi itu sebab Nabi sebut membaca surah Kahfi akan terpelihara daripada fitnah Dajjal. Bermakna membaca surah Kahfi, dia punya synchronize dia lah kita akan terselamat dengan fitnah yang lebih besar lagi. Surah ni menyelamatkan kita daripada fitnah. Mereka mengisyaratkan fitnah dalam surah Kahfi itu, kita akan selamat daripada fitnah yang lebih besar lagi, itu fitnah Dajjal. Itu sebab di antara sebab Nabi mengatakan membaca surah Kahfi ini terselamat daripada fitnah Dajjal. Kerana di dalam surahnya ada yang menyatakan tentang terselamat daripada fitnah, iaitu fitnah dikembalikan kepada agama, fitnah syirik lah. Jadi yang mengamalkannya terselamat dari fitnah Dajjal dan juga fitnah syirik. Fitnah syirik. Jadi dia kata kita dah tengok pada ayat-ayat yang lepas bahawa bukan setakat surah Kahfi ni sebagai aman, bahkan dia juga surah sebagai rahmat. Rahmat di depan, rahmat di tengah, rahmat di belakang. Rahmat di depan kerana siapa ingat rahmat di depan apa? Penenang kepada Rasulullah SAW. Fala'allaka baqi'un nafsaka ala asrihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Jadi dia penenang kepada Rasulullah SAW di atas dakwah yang Rasulullah bawa, yang masuk membuatkan Rasulullah rasa susah hati dan sebagainya. Itu rahmat Allah. Kemudian rahmat yang kedua adalah doa pemuda Kahfi ketika fa'u ilal Kahfi, ketika mereka ingin baring kat dalam gua tersebut. Dia berdoa dengan doa apa? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Jadi mereka berdoa itu meminta rahmat dan dimakbulkan Allah. Rahmat mereka, doa mereka minta rahmat kepada Allah tu dimakbulkan. First Allah makbulkan macam ni. Matahari kalau terbit pun tak kena mereka. Lagi apa lagi? Terbenam pun takkan kena. Lagi apa yang Allah berikan rahmat dia. Rahmat kat sini adalah pertolongan dia. Wa nuqallibuhum, Allah membalik-balikkan badan mereka. Dan juga apa? Adanya anjing yang menjaga pintu gua tersebut. Dan juga Allah kata wa tahsabuhum ayqazam wa hum ruqud. Kita sangkakan mereka itu tidur padahal mereka itu, kita sangkakan mereka seperti jaga padahal mereka itu sedang tidur. Dan Allah kata wa nuqallibuhum zatal yamin wa zatal shimal wa qalbuhum basitu zira'ihi bil wasid law tala'ta 'alaihim lawalaita minhum firara wa la mulita minhum ru'ba. Dan juga rahmat Allah yang Allah bagi pada mereka juga, law tala'ta 'alaihim lawalaita minhum firara. Kalau kau tengok orang kau sendiri pun lari. Allah kata lawalaita minhum firara. Firar ni kita kata lari. Kerana apa? Allah mencampakkan kehebatan kepada para pemuda ni, kepada para pemuda ni kehebatan, sehingga kalau kita nampak dia nampak kagum. Wala mulita minhum ru'ba. Jadi wa kazalika kagum ke takut? Kagum sebab disebut ru'ba tu takut juga. Takut, ru'ba kita akan rasa takut, tapi kalau dalam tafsir sebut dicampakkan kehebatan kepada mereka. Maksudnya kalau kita baca dia secara harfiah, literal, dia akan nampak wala mulita minhum ru'ba. Kita akan lari ketakutan tengok dia orang. Sebab ada yang tafsir mengatakan, kita lari takut sebab melihat dia orang kusuk 300 tahun punya masa kan. Kalau dia kagum,
kerana kagum. Kalau dalam tafsir Tahrir dia kata Allah mencampakkan kehebatan, menunjukkan kehebatan kepada diorang, sebab melihatkan diorang seperti orang yang tidur, tapi sebenarnya tak nampak diorang seperti orang yang jaga, sepertinya diorang tidur. Itu dalam Tahrir Tanwirah punya tafsir. Tapi saya nampak dari sudut, kalau dalam tafsir Qurtubi dalam tafsir Al-Wasit oleh Tantawi, dia mengatakan kerana lama masa yang lama masa yang berada pada diri dia orang, dengan keadaan rambut yang kita tak tahu macam mana, 300 tahun, dan mereka menyangkakan dia orang tidur berapa lama? Sehari atau setengah hari. Sebab apa dia orang rasa macam tu? Sebab dia orang masuk tu pada waktu tu pagi, dan dia bangun lepas 300 tahun tu pada waktu petang. Tu sebab dia katakan apa? Wa kadzalika ba'asnahum. Nah, ketika kami membangkitkan mereka daripada tidur mereka, la yatasaalu bainahum, mereka tertanya-tanya sama dia orang. Qala qailun minhum, kata salah seorang daripada mereka, kam labistum, kita ni dah berapa lama dah tidur kat sini kan. Ada guna perkataan labisa ni satu perkataan kita kata duduk situ dalam keadaan lama. Labis. Ada satu lagi perkataan panggil sakan. Sakan ni nama pun sakan. Sakan ni maksud diam. Makna orang tu mendiami satu tempat. Itu sebab dalam bahasa Melayu ada terjemah mendiami satu tempat kan. Sebab dia terjemah daripada bahasa Arab lah. Bahasa Arab sebut sakan. Kita kalau jumpa orang pun cakap dalam bahasa Arab, kita tanya orang tu, aina taskunu, di manakah kamu tinggal? Asal perkataan sakana. Sakana tu maksudnya diam, tenang. Kalau sakinah, ketenangan. Kalau kata sakan, di mana kau mendiami, mana kau duduk kan. Perkataan sakan lain. Sakan ni, sakan satu lagi labas. Labasa ni dia duduk dalam keadaan lama. Memang kita rasa labasa tu rasa macam dia ni nak keluar ke tidak kan. Rasa macam lama. Kam labis tu. Tapi diorang tanya dalam keadaan ramai kepada semua. Dia bagaikan seorang bertanya kepada semua. Kam labis tu, korang, kalau kita terjemah, korang semua dah tidur berapa lama? Tapi sebenarnya dia bukan masuk korang, tapi kita semua dah tidur berapa lama? Qalu labisna yawman aw ba'da yawm, sehari atau setengah hari. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Okey, apa ayat tu yang kita berhenti? Okey. Bukan kita berhenti semua ba'asnahum 19 Walatalataf 19 wa kadzalika ba'asnahum litasa'alu bainahum wa kadzalika. Okey, jadi dia kata wa kadzalika ba'asnahum. Okey, dia kata qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Humul ladzina alimu anna lubushum qad tatawala wa liqa'ilun an yaqulu qawlu anhum rabbukum a'lamu bima labistum la'anahum la. Jadi bila dia kata qalu rabbukum a'lamu bima labistum, dia kata Tuhan kita lebih tahu berapa lama yang kita tidur. Dia mengatakan kat situ menunjukkan bahawa mereka tak mengira langsung pun waktu yang mereka telah tidur. Waqad yujabu azalika bi anna radal ilm ila Allah la yunafi al-ilm. Dan menyatakan bahawa bila dia katakan Allah lebih tahu berapa lama telah kita tidur, dia kata ini menunjukkan bahawa mereka mereka mensabitkan Allah dengan Al-Alim. Allah itu lebih maha mengetahui, Al-Alim. Dan dia kata wala bisu fakabihim summa amruhu biradil ilm ilahi
Qulillah a'lamu bima labisu wa wasna ay min nawihum tawila wal ba'd fi kalimatan kita umara anna min anwa'il bayan alladhina anzalna wa yakunu dzikra akhir al-mazkur. Weh, pakai kitab Adwaul Bayan ni dia punya dia punya apa ni, tak sesuai Adwaul Bayan. Wa kadzalika ba'asnahum yatasaaluhum, itu seperti mana kami telah tidurkan mereka, seperti itu juga telah kami bangkitkan mereka daripada tidur mereka dan juga kebangkitan mereka selepas mereka telah tidur yang lama, yang mana tidur mereka yang lama telah menyerupai seperti mati, dan mereka bertanya sesama mereka tentang masa mereka tidur dan berapa lama telah mereka duduk dalam gua. Qala qailun minhum kan labistum qalu labisna yawman aw ba'da yawm, itu berkata salah seorang mereka, berapa lama telah kita duduk dalam gua ini. Faqulu makasna fihi yawman aw ba'da yawm. Wa qala al-mufassirun innakum dakhalul fil kahfi sabahan wa ba'athum Allah fi akhir an-nahar falamma istaqazu dhannu anna asy-syamsa qad gharabat faqalu labisna yawman. Itu saya dah sebut dulu, mereka masuk pada waktu pagi dan selepas 300 tahun mereka bangkit pada waktu petang. Summa ra'ahu lam takubu faqalu aw ba'da yawm, jadi mereka pun tak pasti. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum, yang berkata salah seorang mereka, Allah lebih mengetahui berapa lama kamu duduk. La ta'il waral wala ta'ila wara al-bahth anha fakhudhu bima huwa aham wa anfa' lakum. Dia kata fanahnu al-anjiya. Okey, sebelum ayat fab'asu tu dia kata kami dalam keadaan lapar. Bila dia dalam keadaan lapar, fab'asu, seorang suruh fab'asu, dia guna perkataan ba'as, lantik seorang pergi beli barang makan sebab dia orang dah lapar. Masa dia orang bangun tu, dia orang tertanya sama dia orang, berapa lama kita dah tidur? Dia kata entah sehari atau setengah hari, Allah lebih tahu berapa lama kita dah tidur. Okey, sekarang tengah lapar, seorang kena keluar. Fab'asu ahadakum biwarikikum, maka dia kata hantar seorang ke Madinah, iaitu ke bandar, dengan duit perak. Biwarik, warik. Biwarikikum ni kita kata, kalau situ dia terjemah apa? Biwarikikum tu dia terjemah apa? Yang membawa wang. Dengan membawa wang. Okey, perkataan warik ni berasal daripada perkataan warak, iaitu kertas. Kata kertas. So kat situ dia kata, tapi dalam ni sebut warik kat situ ialah menggunakan duit wang perak. Fal yanzur ayyuha azka ta'aman, iaitu kata pilihlah salah seorang daripada kita yang ahal wa atyab, iaitu pilihlah salah seorang daripada kita tentang makanan yang baik kat situ. Azka ta'aman disebut situ, makanan yang baik, makanan yang halal dan baik. Azka sebab asal dari perkataan zakat, sebab kita panggil zakat. Zakat ni maksud dia apa? Suci, menyucikan. Jadi dia kata carilah makanan yang paling baik. Azka ta'aman falyatikum birizqin minhu, supaya kamu belikan makanan tersebut kepada kita. Wala talattaf wala yushiruna bikum ahda, ay wala talattaf fi dukhul Madinah wa syira'u ta'am hatta la yash'ura bi'amin ahad. Dia masuk secara sembunyi-sembunyi. Wala talattaf, kat situ dia guna perkataan talattuf. Situ dia terjemah macam ni, wala talattaf, berhati-hati dalam keadaan. Wala talattaf ni kita kata latf ni dalam keadaan lemah lembut, bukan lemah lembut, asal perkataan ni lah lembut. Lutf ni lembut, bermakna dalam keadaan berhati-hati. Tak boleh nak terjemah dengan keadaan lemah lembut, maksudnya dalam keadaan wala talattaf, baik-baik. Wala yushirana bikum ahada, supaya tidak ada orang yang menyedari mereka. Innahum in yazharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim. Kalau mereka dapat tahu tentang kita, mereka akan bunuh kita, rejam kita dengan batu, atau memaksa kita kembali kepada agama yang asal. Ni dia kata ni fitnah ni. Jadi kalau macam saya sebut tadi, membacanya fitnah Dajjal itu adalah kita bahkan selamat daripada fitnah. Dia mengisyaratkan kepada fitnah.
Fitnah tu. Walan tuflihu idzan abada. Kalau walan tuflihu idzan abada, kat situ dia kata lan tu selama-lamanya tidak akan. Selama-lamanya takkan. Tuflihu ni kalau kita terjemah takkan berjaya, tapi bukan berjaya. Dia kata kalau kita kembali kepada agama kita yang asal dan kita jadi kafir semula, falan tafuzu bi khairin abada, maka kita tak akan dapat berjaya masuk syurga. Jadi dia kata kat situ walan tuflihu idzan abada, kalau kita kena paksa masuk agama kita akan tak berjaya. Tak berjaya sebab dalam ayat Quran yang disebutkan qad aflahal mu'minun, berjayanya orang-orang yang beriman, alladzina hum fi solatihim khashi'un. Berjaya kat situ tu ada ulama kata berjaya yang beriman kat situ ialah masuk syurga. So dia kata kalau kita kena tangkap tak berjaya kita. Berjaya apa? Kena paksa masuk agama kita balik, tak berjaya masuk syurga lah. Dia kata falan tafuzu bi khairin wa qad yatanajal fitya fi ma bainakum khaifin hadirin ay yazhar alaihim malik jabbar ibadatul awsan fayasuna sawabakum bi salat bi dukhul khuruj wa adzan khaitul hadar. Jadi dia kata beginilah cara para pemuda tersebut dalam keadaan yang takut, dalam keadaan yang berjaga-jaga, daripada dapat disedari oleh raja yang mereka sangkakan masih ada lagi, raja yang zalim tersebut. Wa kadzalika asarna alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna sa'ata la raiba fiha. Dan seperti mana telah kami bangkitkan mereka daripada tidur mereka, seperti itulah juga kami telah buatkan manusia terjumpa diorang juga. Atla'na an-nas alaihim liyasadalu bidzalika ala sayyidil ba'si wa yuqinu anna al-qiyamah la syakka fiha. Itu kena kisah Ashabul Kahfi. Jadi kisah Ashabul Kahfi kat sini wa kadzalika asarna alaihim maksudnya min nabi atla an-nas alaihim. Kat situ ditanya macam mana? Okey, tak. Dia kata wa kadzalika asarna, seperti mana telah kami bangkitkan mereka, liya'lamu anna wa'dallahi haqq. Kan saya dah sebut dulu kan, ayat ni menjadi hujah, surah kisah Ashabul Kahfi ni menjadi hujah tentang kebangkitan selepas kematian. Itu sebab ayat yang kita sebut dulu tu, watahsabuhum bukan watahsabuhum, ayat yang Allah kata apa ni, am hasibta anna Ashabul Kahfi warakimika min ayatina ajaba. Kau sangkakan kisah Ashabul Kahfi ni hebat sangat ke? Kan? Pertanyaan Allah tu sebab apa? Sebab orang kafir Quraisy ingatkan itu dah pelik dah. Sedangkan ada benda lagi pelik daripada itu lagi, lebih hebat daripada itu lagi. Kebangkitan selepas kematian. Diorang cuma bangkit daripada tidur yang lama je, 300 tahun. Jadi kat sini wa kadzalika asarna alaihim lina'lama anna wa'dallahi haqq. Begitu seperti mana kami bangkitkan mereka untuk menyedarkan kepada manusia tentang kebangkitan selepas hari kematian, dan menunjukkan bahawa janji Allah tu benar, wa'dallahi haqq wa anna sa'ata la raiba fiha, dan sesungguhnya ke hari kebangkitan itu tidak ada keraguan. Raib kalau dalam bahasa Arab dia ada dua. Kalau kita kat negara Arab pun ada dua raib ni. Satu la raiba, tak ada keraguan. Satu lagi yogurt ayat panggil raib. Saya ingat dulu masa kat Maghribi kita orang makan raib, tapi yogurt dia buatan tangan, homemade ni, bukan yang proses dah masuk danon apa semua, tak ada. Dia memang pure daripada ladang, memang ladang orang Arab buat. Bila makan tu Arab kata la raiba fiha. Makan raib ni tidak ada keraguan pada dia. Raib ni maksud dia yogurt satu, raib. Satu lagi keraguan.
Dan dia kata iz yatanaza'u bainahum amrahum. Dan kita kata ketika mana yatanaza'una, mereka berbalah-balah, iz yatanaza'una bainahum amrahum, ketika mereka berbalah-balah, maka Allah dia kata kat sini atla Allah alaihim summa qubida arwahuhum. Mereka dimatikan oleh Allah dalam keadaan mereka semua sedang berbalah-balah tentang berapa lama telah mereka tidur. Bi qubida arwahuhum, mereka telah dimatikan, dimeninggalkan. Mereka tu asal bukan fitur meninggal. Dimeninggalkan, macam tak biasa dimeninggalkan. Dimatikan. Faqalu bunu alaihim bunyana. Dan beberapa orang mengatakan ubnu ala babi kafi bunyan likuna alaman la alaihim. Dia kata faqalu, kat situ siapa yang cakap? Sebahagian orang berkata ubnu alaihim bunyana, kita binakan satu binaan di atas tempat ashabul kahfi tersebut supaya menjadi satu tanda. Siapa kita berkata ni? Orang yang masih hidup waktu tu. Manusia dia, tapi dia dinyatakan siapa. Dia semua sebut faqalu. Dia kata kita binakan satu binaan untuk bagi satu tunggu peringatan. Rabbuhum a'lamu bihim, dan Allah lebih mengetahui tentang hal mereka. Qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhizanna 'alaihim masjida. Dan berkatanya sebahagian yang lain pula, iaitu sebahagian yang lain ni pula orang yang lebih dominan lah, yang lebih besar, yang lebih ramai. Lanattakhizanna, kita jadikan satu masjid pula dekat tempat gua tersebut. Kita sembahyang kat situ dan kita sembah Allah kat situ. Sayaquluna sayaquluna allazina ba'asuna narahum qala musyad okey. Sayaquluna, lepas tu ayat apa? Sayaquluna Rabbuhum a'lamu bihim. Sayaquluna kan. Rawatna, ya Allah, ya Tuhan, silap. Sayaquluna Salah satu. Ya ni lah masalah pakai kitab Android ni. Okey. Sayaquluna salah satu rabi'uhum kalbuhum, iaitu akan berkata, saya sin kat situ akan. Sayaqulu. Kalau kita jumpa sin, dia selepas dia orang kata fi'lun mudhari' yang bermula dengan ya atau ta, dia akan bermasuk akan. Sin kat situ. Jadi dia kata sayaquluna, akan berkata mereka, iaitu mereka kat situ al-khaiduna fi qisatihim fi ahdi rasul, iaitu yang meneka-neka kat situ dalam ayat tu ialah golongan Yahudi yang berada di Madinah yang sibuk nak mencari tentang kisah tu. Sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum, mereka tu ada berapa orang? 3 orang. Yang keempatnya siapa? Anjing mereka. Tapi kalau dia orang kata anjing Ashabul Kahfi tu bernama Ketemir tu Israeliat. Ketemir kan, memang selalu orang sebut kan nama anjing tu Ketemir, sampai kan ada yang namakan anjing nama Ketemir. Dekat Facebook ada tengok ada orang tu dia beli anjing. Dia beli anjing tapi as a pet, sedangkan as a pet tu tak boleh, kerana dalam hadis Nabi riwayat Muslim ada sebutkan akan yang kusumin ajrihil qirat, akan terhapus dosa, akan terkurang pahala diorang sebanyak 1 qirat.
satu qiraat ni, dalam sebuah hadis yang lain ada menyatakan satu qiraat ni lebih kurang sebesar gunung Uhud. So apa orang kata, matrix yang digunakan oleh orang tu apa yang ada di sekeliling dia orang ke. Contoh macam kita katakan satu mud kan, kita biasa dengar satu mud tu satu cupak, tapi satu cupak tu lah empat hufnah, dia panggil hufnah tu lah empat cedokan Nabi dengan tangan Nabi. Jadi itu menunjukkan kiraan dia orang lah. Itu kiraan dia orang apa yang bergelegar di sekeliling dia orang. Sebesar gunung Uhud satu kiraat. Akan terhapus pahala satu kiraat kalau beli expect. Yang disebut oleh, kerana kalau dalam ikut syarak ulama khilaf tentang, first kali khilaf dia tentang adakah anjing ni najis atau tak najis. Kalau mazhab Maliki yang paling otai sekali dalam bab ni, yang paling relax sekali, anjing tu seluruh badan ni tak najis, suci. Tak najis. Seluruh badan anjing tu tak najis. Itu pada barang mazhab. Walaupun basah. Kerana dia orang beranggapan dalam mazhab Maliki kalau dalam dia orang Maliki beranggapan jilatan dia semua tak najis. Jilatan dia pun tak najis. Itu yang paling berat tu, benda dah audio tak. Sebab apa? Sebab apa Imam Malik sebut macam tu? Sebab Allah kata dalam Quran, fakulu mimma amsakna alaikum, tentang ayat buruan. Fakulu mimma amsakna alaikum, maka makanlah apa yang telah menjadi buruan anjing tersebut. Apa tu? Imam Malik mempersoalkan lah, kalau dalam Quran kata boleh makan hasil buruan dia, apa salah kita kena basuh? Sebab yang suruh basuh ni hadis ke Quran? Hadis. Faksilu sab'a ihdahun nabi turab kan. Kalau anjing iza walagal kalbu fi ina'i adakum faksilu sab'an. Kalau anjing menjilat bekas kamu, maka basuh 7 kali. Ihdahun nabi turab, salah satu dengan basuhan air tanah. So hadis tu pun menjadi ada polemik hadis tu. Mazhab Abu Hanifah pun tak nak terima hadis tu. Sebab dia kata hadis ni periwayat dia lah Abu Hurairah, tapi dalam satu riwayat yang lain dalam Muslim, Abu Hurairah basuh 3 kali je. Tapi dalam hadis dalam hadis yang ni Abu Hurairah suruh basuh berapa kali? 7 kali. Tapi dalam satu tempat lain hadis yang sahih, Abu Hurairah tak basuh 7 kali, dia basuh 3 kali je. So Abu Hanifah berpandangan Abu Hurairah seolah-olah hadis tu dah mansuh, hadis tu dah tak pakai. Mana yang dulu? Ini 7 dulu ke 3 dulu? 7 dulu. 7 dulu. So yang 3 9. Jadi seolah-olah dia orang menganggap Abu Hurairah dah anggap yang tu tak terpakai dah. Sebab kenapa dia buat 3 kali? Dia sendiri riwayatkan, tiba-tiba dia pula buat 3 kali. Seolah kita kata abang cakap 7 kali, tiba-tiba abang buat 3 kali, apa salah? Kita boleh persoalkan macam itu. Kenapa abang buat 3 kali je? Abang sendiri yang bawa cerita tu. So Abu Hanifah kata hadis ni ada masalah. Hadis suruhan basuh. So kalau dalam, tapi mazhab Maliki lagi best. Sebab dia kata hadis ni macam mana pula? Mazhab Maliki berpandangan hadis yang suruhan basuh bekas tu tak diketahui sebab dia. Jadi benda dalam syarak, benda tak tahu sebab, kita anggap dia ibadat. Ibadatnya benda kita tak tahu sebab. Ibadat. Contoh macam kita kata kenapa sembahyang maghrib 3 rakaat? Tak ada orang tahu sebab apa. Sebab apa? Jawapan kita ibadat. Jawapan dia ibadat je. Tak ada ketahui sebab dia. Kalau orang tanya kenapa kita kena basuh huf kat atas, kenapa bukan kat tapak kaki? Jangan tapak kaki, kita bijak. Tapak kaki yang kotor, tapi sunnahnya disapu di atas. Sebab apa? Ibadat. Tak tahu sebab dia apa. So sama juga dalam kes hadis ni. So Imam Malik kata, kalau dalam Quran bagi, tiba-tiba dalam hadis pula kata tak boleh. So tak boleh. Dan dia juga berdalilkan dengan hadis lain, bahawa anjing pada zaman Nabi SAW di Masjid Nabawi yuqbil wa yudbir, berkeliaran dan
ikut hadis lain lagi, masjid Nabi kalau ada benda kotor, Nabi akan suruh jirus, seperti mana seorang Arab Badui yang kencing di masjid Nabi. Nabi suruh jirus. Tapi tak ada satu riwayat pun Nabi suruh jirus kawasan yang yang berkeliarannya anjing ni kawasan masjid Nabi. So Imam Malik mempersoalkan mempersoalkan benda-benda sini. So mengikut sebab mazhab Maliki relax je. Cuma kita kena faham satu hal. Tapi orang Maghribi, orang pakai kepala otak sendiri kan sebenarnya. Hal anjing najis tak najis itu satu cerita lain. Memelihara anjing sebagai pet satu cerita hukum yang lain. Kerana memelihara anjing sebagai satu pet adalah ada hadis larangan, kerana terkurangnya pahala sebanyak satu qirat. Dan malaikat tak akan masuk ke rumah yang ada anjing, gambar dan patung, kerana ketiga-tiganya kotor dari sudut akidah dan kotor dari sudut fizikal. Kotor akidah maksudnya apa? Pemujaan, syirik. So apa? As a pet tu. Tapi kalau hirasah, kita panggil sebagai jagaan kebun, tak ada masalah, diharuskan ulama. Buruan lagi lah. Dalam hadis, dalam Quran pun sendiri. Jadi kalau as a pet tu ulama kata. Tapi ada yang berpandangan pula, so bila kita kata anjing tu tak najis, so kita boleh bela lah. Dia faham macam itu pula, padahal salah. Bela lain, anjing najis tak najis tu perkara lain. Anjing yang comel tu takkan nak buang. Ulama itu pula yang menjaga anjing chihuahua yang nak menjaga kebun kan. Dia pun mensyaratkan anjing yang jenis anjing yang jenis mukallab, iaitu yang ada unsur menakutkan orang. Tetapi dalam ayat Quran tentang memakan hasil buruan anjing, kat situ ada satu hadis lagi. Berhadis oleh Tirmizi ada sebut tentang larangan memakan buruan anjing, yang mana anjing tersebut makan, dia buru untuk diri dia pula, yang itu tak boleh makan. Contoh, sebenarnya buruan tu untuk siapa? Tuan dia. Tapi kalau dalam hadis oleh Tirmizi ada sebut, kalau anjing tu dia ambil untuk diri dia, patutnya dia untuk sekali dia pula yang makan. Anjing dia. Tak, dia kita panggil terlatih mukallaf, tapi dalam keadaan dia pula makan buruan tersebut, maka yang tu tak boleh. Kalau dalam mazhab Syafi'i pula, buruan anjing kena samak. Lepas dia buru tu kita kena samak. Tapi dalam mazhab lain tak ada suruh samak. Kita panggil bukan samak, sertu. Kalau samak ni kulit binatang, dalam bahasa Melayu je lah. So itu yang kita kena faham. Dan saya pernah jumpa kat Facebook ada kumpulan penyayang anjing kan. Sampai dia orang siap hanya tu jelek-jelek muka apa semua. Dalam video tu siap boleh main jelek-jelek muka pakai kan. Sebab apa? Tapi kalau ikut, ini pandangan saya secara peribadi, kalau kita lihat tujuan larangan tu pun ialah pada jilatan dia memang ada bakteria. Dan saya ada pandangan ulama terkini, contohnya Qardawi berpandangan bakteria yang dikeluarkan oleh anjing tu akan dikeluarkan oleh daripada air liur dia hanya apabila dia berebut dengan anjing-anjing lain ataupun dia makan untuk diri dia sendiri. Tapi kalau dia tak rasa terancam, dia takkan keluarkan bakteria. Dia takkan rembeskan dia punya hormon itu. Dia punya, bila dia tak rasa terancam, bakteria itu tak keluar. Itu pandangan Qardawi berdasarkan kajian semasa saintifik. Dia hanya bila dia rasa terancam dia keluarkan satu. Kalau kita perasan, bila dia rasa terancam, dia akan menyalak sampai air liur dia terkeluar-keluar. Iaitu dia akan merenggeskan air liur dia sebab dia rasa terancam. So tapi ini kata-kata anjing zaman ni ialah ini
syar'un man qablana, iaitu kita panggil dalam fiqh hukuman syarak pada kaum sebelum kita. Yang ini tak ada masalah. Pada kaum sebelum tu tak adalah larangan dalam hadis tentang anjing dan sebagainya. Cuma kita nak cerita pasal anjing. Saya pernah tengok ada satu kumpulan tu, kumpulan penyayang anjing Malaysia lah. Dia siap gambar dia, siap boleh anjing tu boleh main jilat-jilat muka. Reda dia bagi jilat anjing tu, jilat-jilat muka dia. Yalah, tapi Mazhab Maliki kan. sebab kalau kita di bahagian Malaysia ni memang rasa macam itulah. Tapi kalau di belah Maghribi sana, dia orang beli anjing je tak ada apa. Lepas rumah saya pun semua memang orang Arab semua memang beli anjing. Lepas tu dia memang bagi anjing jilat muka pun. Memang bagi anjing jilat muka sebab dia orang faham tak najis. Tapi dia orang tahu hukum bela lain, hukum najis tu berlainan. Tapi dia orang bela dan memang jilat-jilat siap ada. Satu video tu ada orang tunjuk kat saya, "Ustaz, macam mana hukum ni?" Saya tengok muka dia pun saya dah tahu dah Maghribi dah. Saya tengok jenis tudung dia, diikat tudung pun saya dah tahu dah ada orang Maghribi. Dia anjing tu pudel lah, jenis anjing pudel kecil, chihuahua macam tu kan. Jilat-jilat siap dia boleh mencium-cium lagi. Dia tunjuk kata kegeli pula lah aku tengok. Itulah aspek tu memang tak boleh. Kalau dapat anjing tu masuk rumah, bawa pergi vet lah. Bawa pergi vet lah. So kalau dia macam apa, untuk tujuan, bahkan Al-Imam Abu Zaid Al-Qarawani pernah berfatwa wajib beli anjing pula. Keselamatan, security. Sebab waktu itu bukannya ada CCTV. Dia pernah berfatwa beli anjing tu wajib. Sampaikan dia kata apa? Lau kana malikun hayyan la wajaba. Kalau Imam Malik ni masih hidup, dia juga akan mewajibkan kita beli anjing, kata. Tapi dalam beberapa keadaan lah, macam tadi dalam kes waktu tu zaman Abu Zaid Al-Qarawani, waktu tu berlakunya kecurian banyak berleluasa, jadi difatwakan beli anjing tu wajib. Tapi tetap kena jaga. Sebab apa tujuan dia? Tujuan anjing tu sendiri, malaikat tak masuk, hilangnya kebersihan. Sehingga kan dikatakan dia punya, kalau mazhab Syafi'i, dia punya jilatan itu najis. Cuma disyaratkan dalam keadaan basah. Kerana sifat keadaan basah adalah keadaan perpindahan najis. So dia mensyaratkan basah. Kering tak ada masalah. Kerana basah ialah keadaan perpindahan najis. Jadi kalau tu saya cerita, kalau Maghribi terlalu biasa lah. Dia orang siap boleh bawa masuk kereta buat jalan-jalan kan, macam orang Eropah boleh masuk anjing dalam kereta buat jalan-jalan, boleh shopping mall apa semua, tak ada masalah. Itu pula macam tu pula, faham. So itu sedikit lah pasal hukum makan anjing. Cuma kalau Ibn Taymiyah dia agak ni sikit lah. Ibn Taymiyah dia mempersoalkan tentang kenajis. Dia pun di antara yang berpandangan tentang tak setuju anjing tu najis dia punya jilatan. Sebab dia kata kalau dia najis, kalau kita semua tahu dah menjaga kebun dibolehkan, takkanlah tak terkena jilatan anjing tu, dia kata. Dia persoalkan macam tu pula, takkanlah tak terkena jilatan anjing kalau lah jaga kebun tu dibolehkan. Jadi kalau nak kata dalil mana yang lebih kuat? Dari sudut pendalilan, anjing tak najis lebih kuat. Tapi dari sudut kebersihan, mazhab Syafi'i lebih kuat. Dari sudut kebersihan, redha kita nak suruh jilat muka kita. Dari sudut kebersihan, kita boleh sebut mazhab Syafi'i lebih tepat dalam hal ni. Kerana dia sifat berhati-hati dalam bab menjaga kebersihan. Tapi dari sudut dalil mana lebih kuat? Sebenarnya mazhab yang kata tak najis, dari sudut dalil. Tapi adakah hukum ni mesti ikut mana dalil yang paling kuat? Kita nak belajar selalu. Adakah hukum mesti dilihat kepada dalil mana yang paling kuat? Tak semestinya. Tengok kepada mafsadah dan maslahah. So orang kata apa, kalau macam orang tanya saya lah,
Orang tanya saya, Ustaz, dah kena jilatan anjing ni, nak kena samak apa semua. Selalunya saya akan kata, basuh jangan air je. Basuh dengan air. Kalau orang tanya saya lah, saya kata basuh dengan air. Sebab saya mazhab Maliki. Saya bermazhab Maliki, saya tak bermazhab Syafi'i. Kalau Tak pernah lalu janji. Saya kata, memang saya selalu kena soalan ni. Maknanya Ustaz Ustaz macam tak ada apa kalau jilat anjing kan. Cuma kalau orang tanya, basuh pun dah menghilangkan kekotoran. Tapi kalau kata Ustaz, tak yakin lah Ustaz, kata tak yakin, nak kena basuh dengan air tanah juga. Nak basuh dengan tanah pun boleh, nak basuh dengan sabun Dettol pun tak ada masalah. Tak payah pakai tanah, sabun Dettol pun tak apa. Kerana tujuan tanah dan sabun Dettol sama. Kedua-dua nak menghilangkan kotoran. Sama je tujuan dia. So, kalau orang tanya saya lah, saya akan kata basuh je. Tapi kalau kita tengok ada satu gambar Mufti Azhar, di sebelah dia ada anjing. Ada gambar dekat Facebook, ada tunjuk Mufti Azhar, berbeza gambar, sebelah dia anjing. Seorang lagi ada mufti lagi satu. So sebenarnya anjing ni polemik di kalangan Nusantara. Saya mula-mula sampai pun memang satu benda kita takut. Depan rumah saya, sebelah rumah saya, semua beli anjing. Jadi kita berbalik pada kuliah ni takut. Nak lalu tu punya takut. Tapi dia ada tuan dia, dah masuk-masuk, dia suruh masuk, dia memang ikut dengan cakap. Tak usik kita pun bila tuan dia ada. Kita takut. Kadang kita nak selamatkan anjing pun kita fikir, kena samak ke. Tapi bila kita cek balik, suka hati lah nak samak-samak. Tapi kalau ikut kebersihannya, lebih tepat ikut kebersihan lah sebenarnya. Kita basuh dengan air Dettol, tak ada masalah. Kata Ustaz, tetap tak yakin kena basuh dengan tanah, basuhlah dengan air tanah. Air tanah campur Dettol pun tak ada masalah. Dia boleh luas lah, tak ada masalah. Cuma cerita pasal dulu kes pasal I want to touch a dog. Ingat tak? I want to touch a dog. Masa tu memang gaduh besar banyak. Saya kena hentam sampai ada orang kata saya kapi. Sampai ada dalam grup saya, ada yang kata saya kapi. Lepas tu dia boleh kata, Ustaz, lepas ni kita semua boleh lah ramai-ramai beli anjing. Kata tak faham isu. Beli anjing is satu hukum yang berlainan. Anjing tu najis tak najis adalah hukum yang berlainan. Jangan sama kan? Jadi masa tu awak tu touch a dog, bagi saya dia orang salah. Sebab orang Malaysia tak macam itu. Bukan budaya Malaysia nak pergi, wah come on jom kita, itu bukan. Itu bukan Malaysia. Orang Malaysia dia dua benda je. Huruf Malaysia ni anjing, babi. Rasuah tu pun masih okey lagi. Babi tu kau jangan. Anjing kau jangan. Anjing tu kau jangan sebut. Babi tu pun rasuah apa okey, tak apa lagi. Boleh dispute, boleh orang kata tolak ansur lagi. Tapi babi tolong. Please. Sensitif. Babi anjing sensitif. Itu Malaysia. Tapi kalau belah Maghribi memang tak ada masalah. Diorang memang selamba semua kita kalau kita kat sini orang tu belanja, kita dah ingat dia bukan Islam kan. Sama ada orang Sabah ke orang Sarawak ke, ada tatu apa ke. Tapi sana tak. Memang yang bertudung tu lah anjing jilat muka. Tapi last saya nak sebut dia punya conclusion ni lah tentang hal anjing ni lah. Dari sudut kebersihan. Kan ada yang dengar online ni kan, ada yang kata Ustaz Dok kata boleh, tak payah basuh pula kan, silap dengar. Semua yang sebut dari sudut kebersihan, mazhab Syafi'i lebih tepat. Kalau dari sudut dalil mana yang lebih kuat, mazhab Maliki lebih kuat. Tapi tak semestinya dalil tu kuat itu yang paling boleh diterima jadi hujah, tak? Faham tak? Kena ada orang dia, anjing tersepit dia takut nak selamatkan. Macam peribahasa kan, melepaskan anjing tersepit ni. Digigit kita balik kan. Contohlah kalau anjing ke apa, tak ada masalah nak pegang, tak ada masalah. Sebab anjing memang sensitif. Buat masa saya kena pasal, saya ulas pasal I want to touch a dog tu,
Ada ustaz tu dia memang saya kena kapi apa semua kan. Saya cerita benda secara ilmiah, saya cuba berbincang secara ilmiah. Bila dia kata, ustaz baru tengok YouTube dah cerita benda macam ni, kata satu link YouTube aku tak letak, dia kata. Semua saya sebut nama kitab dia saya letak, saya sebut. Tapi orang dia kata memang salah. Tapi kita tak kata dia orang berdosa. Sebab ada yang kata berdosa pegang anjing. Tak ada berdosa pegang anjing. Anjing pegang anjing tak berdosa. Cuma mendedahkan dalam mazhab Syafi'i. Memang sebenarnya sebab apa dia boleh berlaku? Sebab memang ada pandangan dalam mazhab Syafi'i satu yang agak ketat dalam bab ni. Kerana dalam mazhab Syafi'i dia ada satu klaus yang dipanggil al-talawus bil najasah. Sengaja mendedahkan diri kepada najis. Bagi dia orang tak boleh tu. Sengaja mendedahkan diri kepada najis. Contoh, ada darah, kita main gula-gula dengan darah. Ada najis, kita main gula-gula dengan tempat yang kita tahu ada najis. Sengaja mendedahkan diri kepada najis tu sendiri bagi dia orang dalam mazhab. Kemudian dia kata apa? Okey. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Jadi ada yang kata 5 orang, yang keenamnya adalah anjing mereka. Rajman bil ghaib. Iaitu rajman bil ghaib kat sini. Kita kata rejam. Allah kena kata rajman. Kenapa Allah kena kata rajman? Kenapa Allah kena kata rajman? Kat sini sebutnya macam dia orang kata main bantai. Mana sebab ayat ni sedang membicarakan tentang tekaan orang-orang Yahudi waktu tu. Ada yang kata 3 orang, keempatnya adalah anjing. So ada yang kata 5, keenam adalah anjing. Rajman bil ghaib. Sebenarnya mereka hanya cuma teka-teka saja. Merabu dan gelap. Ha? Merabu dan gelap. Merabu dan gelap. Boleh jugalah. Rajman bil ghaib. Iaitu hanyalah berdasarkan sangkaan mereka tanpa keyakinan. Seperti mana? Sebab apa Allah guna kata rejam? Kerana seperti mana kita baling sesuatu batu, rejam ni sebenarnya baling. Rejam. Kita baling tak tahu mana dia pergi. Maksudnya teka-teka. Dia sangka-sangka. Dia orang semua hanya menyangka-nyangka sahaja. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Dan ada yang mengatakannya 7 dan yang ke-8 adalah anjing mereka. So berdasarkan ayat ni, ada ulama' berpandangan lah. Ini pandangan ulama' dia baca ijtihad je lah. Berdasarkan ijtihad je. Antaranya Dr. Mukhtar Shinkiti dan juga dalam tafsir Al-Qurtubi pada sebut, iaitu bila Allah sebut 3 ke 4 anjing mereka, 5 ke 6 anjing mereka, Allah kata mereka menyangka. Lepas Allah sambung, mereka kata 7. So ada yang berpandangan 7 tu tepat, ke-8 adalah anjing mereka. Sebab apa? Yang awal tu Allah kata sangka-sangka, tapi selepas tu Allah tak kata apa-apa. Kerana dia komen tu tentang ayat yang So ada ulama kata seolah-olah dia satu isyarat 7 orang tu lebih tepat. Yang ke-8 adalah anjing. Masa minuhum kalbuhum. Qul rabbi a'lamu bi'addatihim. Katakanlah wahai Muhammad, Rabbi Tuhan aku a'lam, lebih tahu bi'addatihim, berapa bilangan mereka. Ma ya'lamuhum illa qalil. Apa yang mereka tahu hanyalah sedikit. Inna Allah Ta'ala masa kata qaulul awal wa sani ardafahu bi kulli rajulin bi lamma dzakara qaulul akhir lamma kada bi syai'in kanahu aqarru qa'iluhu thumma nabqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa afdalu akmal wa radul ilm. Jadi macam saya sebut, sama juga pengarang Sofat Tafsir dia sebut juga. Bermakna Sofat Tafsir pun sebut benda yang sama. Dr. Mukhtar yang kita dah sebut dengan Dr. dengan tafsir Qurtubi dia sebut, iaitu bila Allah kata 3 dan 4 itu yang teka-teka, ke-7 dan ke-8 tu seolah satu isyarat dia adalah, tapi tetap juga ulama' ada juga sebut Allah lebih tahu sebenarnya. Itu jalan boleh selamat lah. Allah lebih tahu berapa orang. Nak katakan secara yakin pun boleh ke? Tak boleh nak sebut secara yakin pun sama.
Dia sebagai satu ijtihad saja. Yang pentingnya apa? Ayat ni sebut apa? Qur rabbi a'lamu bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Kemudian dia kata fala, betul fala tumari fihim. Betul okey. Fala tumari fihim. Allah kata janganlah engkau tujadil ahli kitab. Janganlah kalian berdebat dengan ahli kitab. Fala tumari fihim illa mira'an zahira. Janganlah engkau wahai Muhammad, kitalah kepada kita juga berdebat dengan ahli kitab tentang bilangan tersebut. Melainkan kita berdebat dengan mereka mutayakinan alman bihaqatil khabar, iaitu kita hendak berdebat mereka dengan benda yang meyakinkan. Debat dengan benda yang sangka-sangkaan ni tak payah, tapi berdebat dengan benda yang meyakinkan. Macam kita bincang dalam kereta tadilah, saya bincang tentang berdebat dengan ahli kitab ni lah. Pertamanya apa? Apa yang poin kita berdebat? Kalau kita contoh berdebat, kadang-kadang berdebat ni dia perlu kan untuk mencari kebenaran bila berlakunya perselisihan antara dua. Apa dia? Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana. Allah sendiri kata apa? Kita melihat benda yang kita sama-sama persetujui, berbanding kita melihat benda yang kita bercanggah. Kita lihat pada satu benda yang kita persetujui bersama. Kalau kita berdebat dengan ahli kitab ni, atau kita berdebat dengan orang bangsa lain. Contoh kita boleh buat dari sudut apa? Apa persamaan yang kita boleh capai antara kita dengan orang bukan Islam? Kita percaya ada Tuhan. Betul juga. Betul. Kata awak percaya Tuhan, saya percaya Tuhan. Agama awak suruh buat baik, agama saya pun suruh buat baik. Jadi agama saya tak suruh, agama awak tak suruh membenci orang lain. Agama saya pun dah sebut, dalam Quran ada sebut tak boleh benci orang lain. Tuhan pun ada sebut apa ni, Tuhan saya kata dalam Quran, dia memuliakan semua umat manusia tanpa kira bangsa dan agama. Kerana semua umat manusia berlainan agama dan bangsa adalah makhluk Allah juga. Allah juga yang menjadikannya. Sama macam kita makhluk Allah. Adakah kita faham Allah ni sayang orang Islam ya? Tak ada, salah, pemahaman yang salah. Sedangkan kita nak sebut, banyak kali saya baca ayat ni, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ini dua benda-benda penting kita dengan orang bukan Islam. Berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil dengan diorang. Mengumpat diorang sama dosanya kita mengumpat Muslim yang lain. Membohongi diorang adalah sama dosanya kita membohongi Muslim yang lain. Sebab ada orang faham harga mahal tak apalah, ini geng Cahaya Alip Nun bagi mahal tak apa. Tapi kalau orang kita jangan tipu. Itu ajaran jahiliah. Islam tak ajar. Islam ajar apa? Bohong ni kepada setiap bernyawa pun tak boleh bohong. Kucing pun tak boleh bohong. Kita bagi makan kat dia, kita bohong kat dia. Kadang-kadang tu free sikit sekali kuih kertas rupanya kat dia. Contoh, binatang pun kita tak boleh nak bohong ni. Setiap yang bernyawa pun tak boleh nak bohong. Itu yang Islam ajar, universal. Bukan Islam ni hanya ajar sayang orang Islam je, tolong orang Islam je, tak. Tolong setiap yang bernyawa. Hargai setiap yang bernyawa. Buat baik kepada setiap yang bernyawa. So kita bersetuju di atas di atas benda universal di antara orang yang berlainan agama. Barulah dia boleh terima, rupanya Islam macam gitu sebab saya selalu dengar Islam kata boleh bunuh orang, bom orang apa semua. Dia sebab dia nampak daripada media. Bunuh orang apa semua ayat. Contoh lain, Nabi Isa kata kita boleh cari persamaan dengan orang Kristian Nabi Isa. Nabi Isa lah, saya teringat kisah pengislaman ni, yang gangster mafia Itali tu. Dia masuk Islam sebab dia terdengar, rupanya dia tak tahu Islam ni, agama Islam menganggap Nabi Isa tu sebagai dia pun tak tahu benda tu. Sebenarnya macam saya pernah sebut dulu kan, saya pernah sebut kat sini kat mana dalam berhadapan orang bukan Islam ni dengan orang yang lain agama ni, kita bukan terus bagi hujah kita, tapi kita boleh mulakan dengan tanya tentang agama dia. Tanya tentang agama dia dulu.
Saya sebut dulu, orang bukan Islam ni dibagaikan air cawan yang kotor. Kalau kita tuang air dalam cawan yang kotor tu apa jadi? Air akan jadi kotor juga. So kita kena bersihkan cawan tu dulu. Kalau kita dah bersihkan cawan, kita tuang air jadi bersih tak? Kepala otak dia orang tu penuh dengan iftira'an Allahi kaziba. Allah dalam Quran sebut kan, iaitu pembohongan kepada Allah tu, pembohongan tentang Tuhan tu banyak dalam kepala otak dia orang. Orang percaya Tuhan tu boleh ambil makanan, boleh apa semua, itu semua dalam kepala otak dia orang. Bersihkan dulu, baru masukkan yang bersih. Kepala otak dia orang kotor, bersihkan dulu. So kita boleh mulakan dengan kata, kalau kita kan, orang datang kita cerita pasal Jesus, cerita pasal Jesus the Savior, apa Jesus the Salvation apa semua kan, dia cerita kat kita semua benda tu, kita nak dengar tak? Kalau orang datang kat kita cerita pasal Jesus the Salvation apa semua, kita nak dengar tak benda tu? Kita tak nak dengar. Macam tu juga ada orang, kita tiba-tiba pergi kat dia orang cerita pasal Islam, ni agama yang benar apa semua, ni pun tak nak dengar dulu. Dia pun kata tak nak, aku nak dengan agama aku. Kita tanya apa yang dia orang faham dulu. Awak ini apa ya? Tuhan ni tentang Tuhan apa? Tanya dia. Ini agama awak ni yang awak ada bakar-bakar colok ni untuk apa Tanya dia. Berkenalan dengan agama dia dulu. Tanya-tanya dia, lama-lama bersahabat dengan dia, tanya. Sampai satu masa nanti dia akan tanya, agama Islam macam mana baru kita sebut. Mula hati dia dah terbuka nak menerima, sebab dia sendiri yang bertanya. Bila kita selalu berbual, kadang bukan berbual, kalau kita boleh lah kita berbual kan. Kadang saya ada tanya, kenapa awak ada bakar colok apa semua, kenapa awak ni? Kita banyakkan bertanya, konon-konon macam kita nak mengetahui agama, padahal sepatutnya kita pun kena mengetahui juga kepercayaan diorang, kena faham apa yang diorang percaya, supaya kita tak tersilap memahaminya kan. Ada orang hari ni dia kata arak ni haram pada semua agama, sedangkan ada beberapa agama yang kata boleh minum arak. Ada yang kata boleh tu, minum arak tu boleh lagi, tapi ada yang kata minum boleh tapi tak boleh mabuk. Tapi yang nak ikutnya, tak ada agama yang kata haram tu tak ada. Kalau kita nak sebut dari sudut arak tu haram, kita sebut dari sudut kesihatan dulu pun tak apa, benda yang kita sama-sama setujui. Betul tak? Kalau kita cerita ni haram, Allah sebut dalam Quran, mana nak percaya? Dia kata dari sudut kesihatan, sebab agama Islam tak bagi sebab kesihatan. Dari sudut, kita sebut dari sudut kesihatan, benda yang kita sama-sama kalimatun, itu sebut Allah kata ta'alau ilallah, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana. Kita berbincang benda yang menjadi persetujuan kita bersama. Sama juga kita dengan orang Islam yang lain. Kita dengan yang sufi, kita memang tak suka penyembah kubur ni kan. Sufi ni kita bermusuh dengan golongan yang menyembah kubur, yang mensyirikkan Allah dengan satu yang lain, dengan yang meletakkan benda yang tidak ada asalnya dalam agama. Yang itu sempadan kita dengan orang. Tapi adakah kita kena jauhi dia orang? Bahkan dia juga adalah sama orang yang untuk kita jadikan dakwah oleh dia. Kena berkawan juga dengan dia orang. Kalau kita berbincang, kita berjidal dengan siapa, dengan puak sufi ke dengan siapa pun, kita kena sebut benda yang kita sama-sama setuju. Okay, sekarang kau sembah Allah, aku sembah Allah. Kau sendiri beriman bahawa Nabi itulah Rasulullah, Nabi mendapat wahyu daripada Allah. Dan wahyu tu kita sendiri duduk, kita dua-dua sendiri setuju. Wahyu tu boleh dikatakan wahyu kalau betul dia sahih datang daripada Nabi. Kau setuju tak? Aku setuju. So kita dah capai satu persetujuan bersama dah. Dalam berbincang tentang perselisihan, kena mulakan dengan kalimatin sawa'i bainana. Allah kata dalam Quran, persetujuan bersama dulu. Jangan cerita tentang kekhilafan kita, jangan cerita dulu. Kalimatin sawa' tu dulu. Itu orang kata Islam ni harmoni, Islam ni cantik, tapi telah dicemarkan oleh penganut dia sendiri. Kenapa? Penganut dia sendiri yang mencemarkan kecantikan Islam. Agak-agak sebab apa? Saya boleh jawab. Agak sebab apa? Kenapa? Penganut dia sendiri yang mencemarkan pandangan Islam tu kepada orang lain. Salah ustaz juga. Ustaz juga salah.
Ustaz nak ceramah. Ustaz nak ceramah pula kena cakap Wahabi, tak boleh. Agak sebab apa? Gaduh kan, benda yang dia tak setuju. Okey, abang rasa macam ni. Kenapa kecantikan Islam tu tercalar oleh penganut dia sendiri? Sebenarnya Islam ni cantik, Islam ni universal, Islam ni banyak benda kita nak cerita kat orang tentang kecantikan Islam ni, tapi dia tercemar oleh kita sendiri, penganut sendiri yang buat. Sebab apa? Subai pada sesuatu. Okay, boleh, betul juga, ketaksuban salah satu. Kalau pandangan saya, kejahilan kita terhadap agama kita sendiri, kejahilan kita terhadap nas agama kita, kejahilan kita terhadap hadis Nabi, kejahilan kita terhadap ayat Allah tu sendiri. Apa yang Allah nak sampaikan, kita sendiri jahil benda tu. Apa yang Allah nak daripada kita, kita sendiri pun tak jelas tentang ni. Macam mana kita nak cerita kat orang benda-benda ni cantik? Rupanya orang selama ni hanya mendahulukan apa? Emosi dia je. Emosi ni apa? Nafsu dia je. Dia dahulukan nafsu dia sendiri je. Tu ada keluar pula pandangan kata apa? Tak boleh beli barang makan dengan orang yang tak solat, tak tutup aurat. Nanti pahala puasa kita pun habis. Susahnya nak berniaga, orang kata. Susah. Sebab apa boleh keluar pandangan-pandangan macam tu? Emosi je. Sedangkan Islam tak. Sedangkan berurusan dengan orang bukan Islam pun sah. Ini kan pula dengan orang yang tak pakai tudung kan. Kita support benda tak pakai tudung ni tu. Tapi bila dia kata jual beli pun tak sah. Sebab apa? Dia sendiri jahil tentang agama dia sendiri. Rupanya dia hanya dahulukan apa? Emosi dia je. Semangat terlajak je. Semangat buta. Semangat buta tak dipakai dalam dakwah ni. Semangatnya jerit Allahu Akbar macam nak pecah, nak tekak. Tapi kita ni tak, jahil benda tu. Tak. Yang penting adalah ilmu. Illa man rahimah rabbuh. Yang dirahmati oleh Allah oleh siapa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman dan menuntut ilmu. Bukan setakat beriman, bahkan dia menuntut ilmu. Jadi ni kerja menuntut ilmu yang kita kena buat, supaya kita jelas tentang apa yang Allah nak daripada kita, apa yang Islam tu sendiri tawarkan kepada bangsa umat manusia ni. Dia tak, kalau kita faham betul-betul, kita baca tafsir, kita baca hadis, barulah kita sedar bahawa polemik hari ni lah orang rasa perbezaan bangsa, perbezaan agama tu satu benda yang bersifat memusuhi. Benda tu dah biasa yang kita kata, tu Cina berangai tu. Berapa orang sebut Cina yang berangai. Yang ni puak-puak yang kulit hitam ni berangai ni, macam tu. Orang Arab pun ada berangai macam tu. Dia pun tak suka orang kulit hitam. Sampaikan orang Arab dia panggil orang kulit hitam, dia panggil kuhal. Dia panggil kuhal. Kuhal tu betul tak? Macam kita panggil orang bangsa India kaplam lah. Macam kita. Dia faham macam gitu. Macam orang putih, orang negro dipanggil nigger kat US. Dia panggil kuhal. Kuhal ni maksud apa? Celak. Celak ke hitam? Dia panggil ni, puak celak lah ni kata. Ni kuhal kata. Dia pun ada sikap macam itu. Sedangkan Allah kata apa dalam Quran? Allah kata Quran dan hadis yang tersebut. Tidak ada yang seorang terlebih mulia di antara seorang yang lain, bukan kerana bangsa, bukan kerana warna kulit, bukan kerana kedudukan, bukan itu semua. Tetapi apa? Iman dalam hati orang tu. Iman dalam hati, walaupun dia berkulit hitam. Itu sebab Allah menjadikan kita berbagai-bagai warna kulit untuk kita berkenal-kenalan. Orang Cina dan orang India dalam Malaysia adalah rahmat Allah kepada kita sebenarnya. Mereka adalah rahmat. Kalau kita pandang mereka dengan rahmat, kita pandang ni rahmat, ini semua ladang-ladang dakwah aku ni semua ni. Kita faham doang. So kita takkan rasa ada permusuhan, kerana menyimpan sifat permusuhan terhadap bangsa lain kerana dia berbangsa lain adalah bukan perkara yang diajarkan oleh Islam. Bukan Islam ajar benda itu.
Tapi itu yang terjadi di antara kita sama kita. Dia orang kata, kita yang penting orang Melayu lah. Yang penting orang Melayu. Yang penting orang kita. Tak apa, yang penting orang kita. Sampai Arab pada bang macam tu, dia kata, awak Malaysia Islam, kata. Okey, Malaysia Islam tak apa, bagi harga murah. Kalau orang putih datang kat aku bagi harga tinggi-tinggi, dia kata. Sedangkan adakah itu Islam aja? Tapi benda tu dah terbiasa, sebati dalam kehidupan kita. Kita hanya akan tolong yang sebangsa dan sewarna kulit yang kita je. Kan? So sebenarnya Islam pun tak ajar benda memandang dengan satu pandangan permusuhan tu. Islam tak ajar benda tu. Dalam Quran sini sebut. Bahkan Islam peliknya agama Islam ni. Bahkan dia suruh kita berbuat baik dengan orang pula lagi. Dan berlaku adil kepada diorang. Sehingga yang kata apa? Kalau diorang, babi tu haram kan? Babi tu haram. Tapi tak haram, diorang tak apa. Kalau kita menghancurkan kandang babi milik dia juga berdosa. Dan kita diwajibkan mengganti balik satu kandang babi itu. Dianggap satu kerosakan. Kerana khalifah pun tak layan. Zaman pemerintahan Islam dulu pun mereka tak layan orang bukan Islam ni macam sampah, tak. Zaman Nabi sendiri dalam hadis tu mursal tapi diperdebatkan oleh para ulama, cuma makna dia sahih. Man adha dhimyan faqad azani wa man azani faqad azallah. Siapa yang menyakiti aku, menyakiti orang kafir, dia akan menyakiti aku. Siapa yang menyakiti aku, menyakiti Allah. Dan satu kitab saya baca, Ghairul Muslimin fi Mujtama' Islami oleh Dr. Yusuf Qardawi. Tajuk kitab tu non-Muslim di negara Islam. Dia sebut apa? Seorang bukan Islam waktu zaman khilafah dulu, seorang bukan Islam sanggup meredah padang pasir yang beribu batu jauhnya untuk mendapatkan keadilan, kerana dia sanggup berjalan tu sebab apa? Dia yakin dia akan dapat keadilan bila dia adukan dia punya pengaduan dia. Sampai macam tu sekali. Dia orang sanggup jalan jauh sebab dia tahu aku akan dapat keadilan kalau aku pergi ke khalifah waktu tu. Kenapa? Khalifah ni golongan sahabat adalah golongan yang mendapat ajaran terus daripada Nabi. Kita kata nak ikut salaf, tapi dalam salafi sendiri pun ada bersifat perkauman. Yang saya cakap, saya tak bohong, saya sendiri ni. Saya ada satu pertemuan dengan kumpulan sunnah KL. Dia boleh sebut tentang ketuanan bangsa Melayu. Saya kata ketuanan bangsa Melayu. Tajuk dia dah ketuanan bangsa Melayu. So dalam tu dia menyemai bibit kebencian kepada bangsa lain. Dan macam pergi Biro Tata Negara. Kenapa benda ni berlaku? Sebab apa? Walaupun dia kata dia salafi, tapi kejahilan lah yang menutup perkara tersebut. Kejahilan. Sedangkan Islam tak bawa kita ke arah ajaran macam itu. Islam ni suruh menghargai setiap yang bernyawa. Setiap yang bernyawa. Bukan kepada manusia saja, setiap yang bernyawa. Kalau tak adalah haji adanya larangan tak boleh petik, walau dalam ihram tak boleh memetik walau selai daun tu pun, memetik tu pun dah kena bayar dam dah. Kerana menghargai setiap yang bernyawa. Kalau tak ada ini didikan Islam itu. Tapi tercemar oleh penganut dia yang jahil. Setakat tadi lah. Yang kita boleh kongsi bersama. Okey kan? Kita berhenti pada rajman bil gaib. Yang pentingnya kita boleh dapat pada ayat ni ialah, iaitu kaum pendeta Yahudi dia orang meneka-neka saja. Rajman bil gaib. Tapi saya sebut tadi lah, ada yang mengatakan 7 tu agak lebih tepat lah, tapi dia masih dalam ruang ijtihad. Rajman bil ghaib. Lepas tu ayat tu apa? Saya boleh melenceng jauh tadi sebab ayat ni tadilah, fala timari fihim illa mira'an zahira. Janganlah kita berdebat dengan ahli kitab tu dengan benda yang sangka-sangka saja, tapi berdebatlah mereka dengan cara yang baik. Billati ahsan, Allah kata dalam Quran, wajadilhum billati ahsan. Berdebat mereka dengan benda yang baik-baik, amalan yang baik-baik, dan juga berdebat dengan mereka mira'an zahira, dengan hujah yang kukuh, yang nyata. So kita kalau nak berhujah dengan orang, boleh ke kita berhujah? Itu saya rasa gitu, boleh. Kata tak silap saya lah. Tak silap saya. Kalau saya tak silap, tak.
Dalam tu Allah sendiri kata kalau kita nak berdebat dengan orang ini, kita kena fix fact. Kalau kita duk bawa hujah-hujah macam apa, hujah zaman kita punya sekolah rendah punya pandangan, tak payahlah. Ada yang kata saya sebut ni sebab ada ustaz tu sebut tangan kita ni, cuba semua tengok kita. Ada 18, yang ni 81, campur 99 nama Allah. Itu zaman kita dah jam 4 aja 3. Ada orang pakai lagi. Punya ni tu kata dalam kita berhujah ni kena benda fact, kena bawa fact. Kalau kita tak mampu, tak payah. Sebab dia memerlukan kita membaca, menghafal, ada fakta. Okay. Jangan atas sangkaan-sangkaan. Ajaran agama itu sendiri tak berjalan di atas sangkaan-sangkaan, tak. Dia mesti kena ada bukti. Bawakan bukti. Dia kena ada bukti. Bukti apa? Quran dan Sunnah. So dia kata dekat, saya nak tahu dekat situ dia terjemah apa? Fala tumari fihim illa mir'an zahira. Apa dia sebut? Maka janganlah kamu bertengkar. Fala tumari fihim tentang mereka illa kecuali mira'an pertengkaran lahir, dan jangan menanyakan kamu tentang mereka minhum di antara mereka ada seseorang. Mira'an zahira tu dia terjemah. Wala tumari fihim illa mira'an zahira. Yang tu, ayat yang tu. Fala tumari, maka janganlah kamu bertengkar tentang mereka illa kecuali mira'an pertengkaran zahiran lahir. Lahir. Apa maksud pertengkaran lahir? Ayat lain ada? Dan janganlah engkau meminta penjelasan mengenai hal itu Okey, lepas tu? kepada seseorang pun dari golongan yang membincangkannya. Dia kata kat situ jangan meminta penjelasan daripada golongan yang membincangkannya. Okey. Dari sudut tu betul lah. Sebab kalau dia sebut sini fala tu, fa tu maka, la jangan, tu mari, mar kita kata berjidal lah. Berjidal ni bahasa Arab, sebab dia berdebat, berbahas. Fihim, fi kat situ ialah tentang apa? Bilangan pemuda tu berapa? Fala tu janganlah engkau sibukkan diri. Adakah pada Nabi Muhammad saja? Bahkan kepada umat dia. Jangan sibuk. Fala tumari. Dan ayat ni dia memberi satu isyarat tentang benda-benda ghaib, benda-benda yang tidak jelas, yang tidak diletakkan dalam wahyu. Bukan kerja kita mencari hakikatnya, tapi kita kena buat apa? Apa kerja kita? Beriman. Dan kalau dia bersifat ancaman seperti iblis, syaitan dan sebagainya, kita kena buat memohon kepada Allah dan mempelajari cara menghindari mereka. Bukannya kita mencari diorang, bukan cari hantu. Orang lain ni faham mencari hantu pula. Mencari pula hantu ni. Sedangkan Allah mencari hantu ni tak perlu, sebab baru bincang lah kita tadi. Tak perlu sebab apa? Masing-masing dah ada hantu masing-masing. Allah kata, Rasulullah sebut dalam hadis riwayat Muslim kan, likulli ahad qarinah wukila lahu. Setiap kita ada qarin. Qarin tu apa? Dan maksud qarin tu ialah kawan baik, teman. Tapi kat situ qarin tu ialah jin yang membisikkan perkara-perkara maksiat dan kejahatan. Nak cari buat apa? Semua orang dah ada. Wukilah bihim, yang telah diberikan kepada setiap orang. Kau cari, mengata memang tak jumpa. Sebelah engkau yang ada. Dia sebut ada dengan engkau je. Dan Nabi sebut dalam hadis Muslim tu apa? Sehingga sahabat tanya, hatta wa iyyak, sampai ke engkau pun ada. Nabi kata, sahabat tanya kan, engkau pun ada? Kata wa iyyai, hatta ana, aku pun ada juga. Tapi dia fa aslama, telah dijinakkan oleh Allah. Sebab apa? Sebab apa Nabi punya qarin tak membisikkan kejahatan? Kalau tak, Nabi tak maksum lah, akan buat perkara maksiat lah. Dan dia lelaki utusan Allah, takkan dia pula boleh termakan pujukan qarin dia pula. Bahkan Allah selamatkan dia, tak maksum lah dia nanti. So yang kita ni bukan Nabi, bukan Rasul,
memang termakan. Sebenarnya jin dan syaitan yang peliknya manusia pergi cari pula. Bahkan boleh minta tolong dengan jin lagi. Mereka memanglah wujud, tapi kita tak perlu nak mencari dia. Kita sendiri kata kita sendiri percaya dia wujud. Nak pergi cari dia lagi buat apa? Sebenarnya tak ada, orang kata pekerjaan ni sia-sia. Yang lebih baik adalah kita buat apa? Kita belajar tentang cara menghindari tipu daya dan muslihat syaitan dan jin ni. Kadang-kadang orang boleh termakan belitan iblis ni dalam keadaan berbuat baik, bukan ketika dia buat jahat. Masa kau buat baiklah, Kan kebaik. apa ni, belitan iblis tu datang. Contoh, melakukan sesuatu amalan yang bid'ah, wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka sangka benda tu baik. Contoh kan, kita buat satu benda yang tak ada asalnya dalam agama, perkara bid'ah. Kemudian dia buat banyak kali. Kemudian dia kata, oh bagus aku buat ni sebab ni sunnah. Padahal bukan sunnah pun. Sia-sia je. So, itu belitan iblis. Melangkakan benda tu baik, tapi benda tu tak baik pun. Benda tu tak, sia-sia je. Itu belitan iblis. So, kerja kita bukan kita pergi cari dia kat dalam semak apa semua, tak perlu. Semua masing-masing dah ada dah. Itu kerja sia-sia. Yang perlu kita buat apa? Orang ni ayat ni syarat dia jelas. Ayat ni mengajar kita satu nilai ni. Nilai jangan sibuk benda yang benda tak perlu nak disibukkan. Sibukkan benda lagi penting lagi. Belajar tentang belitan iblis, belajar tentang bagaimana nak menghindari daripada godaan iblis. Hafal doa-doa yang maksud daripada sunnah, cara menghindari godaan iblis. Apa contoh godaan iblis lagi? Yang ini ramai ustaz pun ada. Was-was. Itu belitan iblis juga tu. Orang semua ambil wuduk macam biasa, dia ambil wuduk macam baru lepas terjun kolah. Basah kuyup. Saya benar ustaz tu. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang dah rukuk, dah sujud, bau bismillah. Sebab apa? Kita ni belajar cara nak menghindari pada belitan dia, bukan mencari dia. Itu yang kita kata. Ayat ni jelas. Benda yang sia-sia jangan. Rasulullah sebut dalam hadis Muslim apa? Muslim Islam al-mar'u tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam, kecantikan Islam adalah seseorang itu meninggalkan benda yang tak bermanfaat bagi dia. Kita pergi tanya, mempersoalkan perkara-perkara gaib. Buat apa? Dajjal. Dalam ini ada apa? Zulkarnain ke, Dajjal ke, apa ke. Apa lagi kisah? Nabi Khidir ke? Tentang Nabi Khidir. Pergi sebut pasal Nabi Khidir tu apa? Mimpi Nabi Khidir tu, adakah Nabi Khidir tu masih hidup apa semua. Bukan itu semua saya cerita kan, nanti dekat sini saya cerita. Benda tu semua tak perlu. Yang perlu kita buat apa? Iktibar tu yang kita nak. Bukannya tu sebab Allah nak beri isyarat pada kita. Tak penting pun berapa orang pemuda tu. Apa pentingnya berapa orang pemuda tu? Kau tahu? Tak nak beriman. Bukannya apa, dapat kereta Merc ke kalau tahu berapa orang. Kan? Bukan ke? Tak ada manfaat. Buang masa. Yang Allah suruh kita buat apa? Allah tu Maha mengetahui. Itu yang dia nak beritahu kat kita. Itu nilai yang dia nak sebut kat kita. Allah tu Maha mengetahui. Jangan sibukkan diri pada perkara-perkara gaib yang tak perlu kita ceburi pun. Kerana berimanlah bahawa Allah tu Maha mengetahui. Engkau hanya mampu sebut mungkin ni, mungkin tu, mungkin ni, tapi Allah tu Maha mengetahui. Itu nilai yang nak beritahu kita. So Al-Quran mengajar kita jangan mencampuri benda yang tak patut kita campur. Sibuk nak tahu bila kiamat, sibuk nak berbincangkan tentang siapakah Dajjal. Dajjal tu apa? Dajjal tu Amerika ke? Adakah Amerika tu Dajjal? Adakah Illuminati, Freemason apa semua? Benda tu tak perlu pun nak begitu. Kita dalam menghadapi asyratus saah, iaitu tanda-tanda hari kiamat, apa boleh kita buat? Nabi pesan kat kita suruh buat apa? Mempersiapkan diri menghadapinya. Sebab seorang tanya pada Nabi, mata saah, bila hari kiamat? Nabi kata apa? Apa yang kau dah buat untuk menghadapi dia? Apa yang kau dah buat untuk menghadapi dia? Itu yang Nabi nak beritahu kita. Apa yang kau dah buat menghadapi dia? Bukannya kita sibuk kata, ni saya pernah jumpa ada beberapa orang ustaz yang jenis ta'asub, obses dengan Illuminati ni. Tak faham lah.
Agaknya nasi lemak yang segitiga tu pun dia kata Illuminati. Freemason. Sebab ada segitiga. Dia ni semua nak kaitkan segitiga, semua nak kata Dajjal. Pernah jumpa bang orang macam itu? Tak pernah jumpa. Pernah jumpa orang macam itu? Pernah? Ada. Kalau kita biasa tengok ada jumpa dengan jenis perangai macam ni. Saya seorang ni. Okay. Kita akan jumpa dengan jenis perangai macam ni. Kita jumpa. Sebab saya ada 2-3 orang kawan ustaz macam tu lah. Dia kata, tak, kau kena faham. Itu semua isyarat dia orang. Dalam lagu ni, kata, dalam lagu ni semua ada tanda tu, semua ada sebab tu, dia kata. Jenis-jenis yang macam ada seorang ustaz lah, sebutkan nama kan. Sebut dia pendengar. Apa, Ustaz Auni tu semua kan. Duk sebut pasal. Sebenarnya ada dalam filem The Arrival, Norega and Ashenar tu. Kan dua pengarang. The Arrival kan, Norega and Ashenar. Norega dengan Ashenar ni dia buat filem The Arrival. The Arrival ni zaman saya kat sekolah. Dia orang duk terpengaruh dengan yang tu je sebenarnya. Duk mengulang balik buah yang tu je. Sebenarnya yang Nabi suruh kita buat apa? Jangan ceburi benda-benda ni semua, benda gaib. Kita nak mempelajari, yang kita boleh buat apa? Kita hanya boleh mempelajari, mengetahui, membaca tentang hadis-hadis akhir zaman. Tu je. Dan kita hanya baca apa yang disyarahkan ulama hadis terhadap perkataan hadis tersebut. Lebih daripada tu, stop. Lebih daripada tu, stop. Kerana itu perkara gaib. Kita hanya perlu mempersiapkan diri kita je. Kita hanya tahu apa yang diberitahu oleh wahyu je dah. Sebab ulama dalam bab hadis-hadis suci tu, dia orang menamakan dia tentang hadis marfu', hadis yang tidak boleh la majal fihi ra'yun, tidak boleh adanya pandangan akal terhadapnya. Dipanggil hadis itu hadis yang tidak boleh ada pandangan akal terhadapnya. La majal fihi ra'yun dipanggil, tidak boleh ada pandangan akal terhadapnya. Kerana kita hanya boleh berhenti setakat macam ni. Sebab yang sebut tu ustaz, dia pula yang promosi kat orang Freemason, Illuminati lah, apa semua benda dia takut. Orang-orang macam ni sampai semua benda dia rasa, oh ya, Illuminati lah, ini Freemason lah. So ayat ni jelas, jangan cebur benda yang sia-sia. Pergi masuk semak kau cari hantu pocong apa semua, tak perlu. Yang kita buat ni, fahami agama kita, ubati kejahilan dengan membaca kitab-kitab agama tentang agama kita. Ni benda kita buat ni betul lah. Kita kena on track kalau dapat on track abang Kalau saya pindah ke Melaka tak on track dah lah. Kalau dia akan buat kerja. So kita on track, kita dah betul lah. Baca tafsir, baca hadis, menuntut ilmu. Jalan ni je yang dapat lambatkan kita daripada kejahilan dan kedahsyatan hari kiamat besok. Tu jalan ni. Maka inilah jalan yang menambahkan keimanan kita. Kita tahu benda tu dan kita sedar, dan kita kena tetap atas jalan ni. Jalan beli kitab, baca tafsir. Itu jalan membaca, menghafal, mengulang kaji pelajaran. Itu jalan kita. Itu jalan para salaf. Salaf apa? Kerja dia menghafal, bertanya pada Nabi kalau tak tahu, tanya pada sahabat lain, berguru. Itu dia orang yang macam tu yang selamat daripada apa? Lembah kejahilan bercakap dengan benda yang dia rasa dia tahu padahal dia tak tahu, dan dia sangka dia tahu sebenarnya. Dia ingatkan dia tahu padahal dia jahil juga sebenarnya. Maksud tu lembah kejahilan. Nabi kata apa? Innama shifa'ul ayyi as-su'al. Penawar kepada kejahilan itu adalah bertanya. Ni benda bertanya lah ni. Kita menuntut ilmu. So ni dah track kita dah betul lah. Kak itu nak beli tafsir Ibnu Katsiran. Itu track dah betul lah. Beli kitab. Betul jalan tu. Beli kitab. Dekat Shopee pun bukan tengok steamer Noza ke ataupun tengok tapi tengok kitab. Itu jalan dia betul dah. Okey, setakat kita bersama-sama, kita sudahi majlis kita dengan kafaratul majlis.